Betul ke orang kata penyakit datang macam ribut, pergi macam semut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada video kali ini saya akan cuba terangkan macam mana sesuatu penyakit itu terjadi, ataupun lebih tepatnya macam mana kita ni cipta sesuatu penyakit itu dalam badan kita. Kita dah identify 7 peringkat penyakit yang sebenarnya badan kita ni dah mula sakit tapi kita tak sedar. Apakah 7 peringkat itu? Peringkat pertama, badan kita dah mula ada penyakit ialah dipanggil enervation, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil keletihan, kepenatan, kelesuan. Enervation itu adalah diambil daripada perkataan energy. Energi iaitu tenaga. Tenaga ni merupakan satu elemen yang sangat-sangat penting dalam kita punya kehidupan harian sebenarnya. Kita bukannya hanya perlukan tenaga tu untuk angkat benda berat, ataupun kita perlukan tenaga tu untuk berlari. Tetapi sebenarnya fungsi dalam badan kita pun perlukan tenaga. Kita nak buang air besar, perlukan tenaga. Usus kita tu perlukan tenaga untuk geliang-geliut usus untuk keluarkan najis daripada badan kita. Kita punya jantung perlukan tenaga untuk pump darah ke seluruh badan kita. Jadi tenaga ni memang sangat-sangat penting dalam kita punya kehidupan. Ada 2 situasi di mana kita dah masuk dalam fasa ataupun peringkat enervation, kelesuan ini. Satu situasi adalah apabila badan kita tidak dapat menghasilkan tenaga yang sepatutnya untuk badan kita berfungsi. Dan yang kedua adalah apabila sesuatu tugas badan kita tu perlukan lebih tenaga daripada sepatutnya yang badan kita dah hasilkan. Dalam fasa enervation ini, badan kita akan jadi lemah, fungsi badan kita akan merosot, dan ini bermulalah pengumpulan toksin dalam badan kita. Allah dah jadikan badan kita ni sangat sempurna. Kalau ia ada masalah, kalau dia dah mula sakit, badan sebenarnya akan keluarkan signal, akan bagi tahu kita, hey, badan kau ni dah sakit. Kita kena ambil tindakan ke atas signal-signal yang diberikan oleh badan kita itu. Jadi untuk peringkat enervation ataupun kelesuan ni, apa yang badan kita bagi signal, bagi tahu yang badan kita ni dah mula ada toksin, pengumpulan toksin, dah mula sakit, ialah kita rasa penat, kita rasa mengantuk, ataupun kita rasa macam kita tidur malam tu rasa tak cukup. Itu adalah signal yang diberikan oleh badan. Jadi apa yang patut kita lakukan ialah we listen to our body. Kita dengar apa yang badan kita bagi tahu. Iaitu kalau kita penat, kita rehat. Kalau kita mengantuk, kita tidur. Yang menjadi masalah adalah apabila kita tak dengar signal yang diberikan oleh badan kita. So kita overwork ourselves. Kita tak nak rehat, kita tak nak tidur. Dan ini akan buatkan badan kita akan lebih penat dan tidak dapat menjalankan fungsi sistem badan yang sebaiknya, yang sepatutnya. Tidur adalah satu-satunya cara untuk badan kita restore energy, dapatkan semula energy. Jadi rugi tahu kalau tak tidur. Tapi jangan pula terlebih tidur. Pastikan kita tidur pada waktunya. Yang terbaik ialah pada pukul 10 malam hingga ke 2 pagi. Selain itu, cara hidup yang tidak sihat seperti tidak bersenam, sentiasa duduk saja all the time depan komputer, tidak bergerak, ataupun suka baring je all the time, ini juga akan buatkan kita masuk ke fasa pertama ini, iaitu fasa enervation, kelesuan. Jadi kita kena sentiasa bergerak, bersenam, melakukan aktiviti, jangan hanya duduk ataupun baring saja. Ini akan buatkan badan kita lebih penat sebenarnya. Kalau kita tak dengar badan kita tadi dah bagi signal dan kita melawan fitrah, kita tak nak rehat, kita tak nak tidur, kita akan masuk ke peringkat yang kedua, iaitu toksemia. Toksemia ni adalah apabila toksin dah mula berkumpul dalam badan dan mula meracuni kita punya saluran darah, kita punya tisu, kita punya limpa. Pada peringkat ini, badan akan rasa dia perlu keluarkan toksin itu. Dua signal yang akan diberikan oleh badan
kalau badan kita dah mula dalam fasa toksimia, satu ialah demam. Okey, demam ini adalah cara badan untuk keluarkan toksin yang dah mula berkumpul dalam badan. Yang kedua adalah kita akan rasa lebih penat, lebih mengantuk daripada kita sebelum ni. Kalau kita masih tak dengar signal yang diberikan oleh badan itu dan kita tidak lakukan apa-apa tindakan, kita akan masuk ke peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga dipanggil sebagai irritation ataupun kerengsaan. Irritation ini, peringkat ketiga ini ialah di mana badan kita dah mula nak bertindak ke atas toksin-toksin yang dah banyak berkumpul dalam badan kita. Signal yang diberikan oleh badan kalau kita dah masuk ke peringkat yang ketiga ini ialah gatal-gatal kat kulit. Sebenarnya kita punya kulit ni adalah organ perkumuhan yang terbesar. Ada berbilion-bilion pori pada kita punya kulit yang digunakan untuk keluarkan toksin daripada badan kita. Dan kalau kita tak lakukan apa-apa, of course lah kita punya gatal-gatal tu akan jadi lebih teruk. Bukan itu sahaja signal yang kita dapat. Ada juga signal-signal yang lain seperti kita rasa mual, kita rasa loya, kita rasa pening, sakit kepala, nervous, tak boleh nak bertenang, tak boleh nak relax, asyik rasa anxiety all the time, setiap masa. Kita rasa sakit-sakit badan ataupun pada malamnya kita susah nak tidur. Ada juga orang yang lidahnya ada macam selaput putih, mulut nafas berbau ataupun badan berbau, ada dark circle pada bahagian mata, masalah hormon. Okey, bagi perempuan mungkin ada masalah period cycle, bagi lelaki mungkin ada masalah mati pucuk. Jadi ini adalah cara sistem badan kita keluarkan toksin daripada badan kita. Dan sebenarnya ada ramai sangat orang yang ada dalam peringkat ketiga ni. Signal-signal yang mereka dapat ni dia dalam jangka masa yang lama, yang sangat panjang. Dan bagi mereka, bila mereka dah biasa sangat dengan simptom-simptom ini, dengan signal-signal ini, mereka rasa, oh, benda ni biasa je, tak ada benda. Jadi dia tidak melakukan apa-apa tindakan terhadap signal-signal yang diberikan oleh badan. Dan dia ingat, oh okeylah, benda ni biasa. Pening, alah biasalah tu. Gatal-gatal kulit, alah biasalah tu. Tetapi benda ini tidak biasa. Benda ini adalah signal, warning, amaran yang diberikan oleh badan kita yang mengatakan toksin dah berkumpul sangat banyak dalam badan kita. Peringkat yang seterusnya, kalau kita masih tidak mendengar kita punya amaran yang diberikan oleh badan itu, kita akan masuk ke peringkat yang keempat, iaitu keradangan, inflammation. Inflammation ataupun keradangan adalah salah satu cara yang ekstrim yang dilakukan oleh badan kita untuk membuang toksin dan memulihkan semula badan kita. Pada peringkat ini, radang ini, kita dah mula rasa sakit. Ini adalah warning yang paling efisien yang diberikan oleh badan kita. Sebab sebelum ni kita tak rasa sakit, tapi bila dah radang kita akan rasa sakit. Dan barulah kita nak ambil tindakan sebab badan kita dah rasa sakit. Barulah kita tahu, oh badan aku dah sakit rupanya. Dan biasanya orang akan ambil painkiller untuk mengurangkan rasa sakit itu. Bila ambil painkiller, memang sakit pun hilang. Tapi ia tidak menyelesaikan masalah badan kita, malah kita menambahkan lagi pengumpulan toksin dalam badan kita. Itis, okay, I-T-I-S. Ia bermaksud inflammation of ataupun radang terhadap sesuatu penyakit. Contohnya tonsillitis. Okay, tonsillitis bermaksud radang terhadap tonsil. Appendicitis, okay, bermaksud radang kepada appendix. Hepatitis bermaksud radang pada hati, liver. Arthritis, radang pada sendi. Jadi perkataan itis tu, itis dekat hujung, hepatitis, arthritis, itu menunjukkan radang terhadap sesuatu penyakit. Kalau ada radang, ada bengkak. Kalau ada bengkak, maksudnya toksin dah banyak terkumpul di kawasan itu dan sangat-sangat perlu dikeluarkan daripada badan dengan kadar segera. Dan biasanya kalau ada bengkak akan datang demam.
Dan ingat demam adalah penawar. Ia bukannya penyakit. Bila kita demam, kita kena happy. Sebab itulah cara badan kita nak keluarkan toksin daripada badan. Tapi apa yang kita buat selalunya? Kita ambil ubat demam nak turunkan suhu. Toksin pun tak jadi nak keluar. End up, kita simpan je toksin itu dan makin lama makin banyaklah toksin yang ada dalam badan kita. Okey, peringkat yang kelima adalah ulceration ataupun ulcer, lepuh. Pada peringkat ini, kita punya sel dan tisu dah mula rosak. Bila tisu dah mula rosak, dia akan buat lubang. Okey, contohnya macam kita ulcer dekat mulut. Lubang kan? Dan biasanya ulcer ni akan jadi sakit sebab kita punya saraf tu dah expose, dah terbuka. Dan ulcer ni boleh jadi pada luar badan ataupun dekat dalam badan. Contohnya macam ulcer perut, luka pada perut. Bila kita tak ambil langkah merawat badan kita, kita akan ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat ke-6, dinamakan induration. Induration ni adalah di mana kita punya tisu dah mula mengeras. Pada peringkat ini, semua toksin itu akan dikumpulkan pada satu kawasan ataupun dikumpulkan dalam satu kantung, dalam satu sac, supaya ia tidak merebak ke tisu-tisu yang lain. Toksin yang terkumpul ini juga dipanggil tumor. Bahayanya tumor ni, kalau diusik, kita dah kacau kantung yang dibuat oleh sistem badan kita tu. Jadi toksin ni dia akan jadi liar dan dia akan merosakkan tisu-tisu yang lain yang berdekatan dengannya. Peringkat yang terakhir, peringkat yang ke-7, kita panggil kanser. Ia di mana sel kita dah berubah menjadi sel kanser. Ia tidak dapat dikawal oleh otak. Dia punya percambahan terlalu cepat. Ia bukan seperti percambahan sel yang biasa. Dan bila kita dah masuk pada peringkat kanser ini, peringkat yang terakhir ini, pemulihan badan akan menjadi lebih sukar. Usaha yang perlu dilakukan untuk pulihkan badan tu akan jadi lebih banyak lagi, lebih berat lagi usahanya itu. Sebenarnya daripada peringkat 1 sampai ke peringkat 6, badan kita dah bagi signal dah bagi tahu dah dekat kita yang dah ada pengumpulan toksin dalam badan. Tetapi kalau kita tak faham dengan signal-signal itu, kita abaikan sahaja signal yang diberikan oleh badan, kita masih melakukan perkara yang sama, lakukan habit yang sama, cara hidup yang sama, signal-signal itu akan jadi lebih teruk lagi. Signal-signal ini, warning-warning ini adalah cara badan kita nak bagi tahu, badan kita dah mula bermasalah. Jadi please take action. Please buat sesuatu supaya badan tak makin rosak balik. Contoh yang saya nak bagi, kita ada satu bangunan. Kita pasangkan alarm, fire alarm, penggera kebakaran pada bangunan kita. Supaya bila ada kebakaran, alarm akan bunyi and warning kita. Betul. Satu hari, alarm berbunyi. Kring, alarm bunyi. Apa kita nak buat? Adakah kita rasa, bising lah alarm ni, tutup lah? Ataupun kita akan call bomba. Hello bomba, ada kebakaran, tolong datang sekarang. Padamkan kebakaran. Apa yang kita akan buat? Samalah juga dengan badan kita. Badan kita dah bagi warning, badan kita dah bagi signal, alarm kita dah berbunyi. Tapi apa yang kita buat? Kita tutup signal tu. Kita pening, kita makan Panadol. Kita sakit perut, kita makan ubat sakit perut untuk hilangkan sakit tu. Tetapi punca masalah badan kita sakit-sakit tu kita tak selesaikan. Kalau kita nak pulihkan keadaan badan kita, kesihatan badan kita, nombor 1, kena keluarkan toksin. Keluarkan toksin yang ada dalam badan. Sebab toksin ni yang akan kacau kita punya sistem dalam badan. Kacau fungsi sistem dalam badan kita. Dia akan buat onar dalam badan kita. So kita kena buang toksin. Kedua, jangan masukkan toksin lagi dalam badan. Dan ketiga, tambahkan nutrisi supaya badan kita boleh dapat tenaga, dapat khasiat untuk pulihkan badan kita. Jadi kalau kita berada di, contohnya di peringkat yang ke-6, peringkat ke-5,
Dengan melakukan pembuangan toksin dan tambahkan nutrisi, kita boleh insya-Allah reverse semula ke peringkat yang ketiga, kedua dan kembali sihat. Rawatan holistik adalah rawatan yang natural, yang semula jadi, yang tidak mencederakan, tiada pembedahan, tiada surgery yang dilakukan, tidak menyakitkan badan, tidak beracun, tidak bertoksik. Ia adalah menggunakan bahan-bahan yang semula jadi dan ia merawat secara menyeluruh dan bukan tertumpu pada sesuatu penyakit sahaja. Cara untuk kita merawat badan kita adalah dengan mengeluarkan toksin yang menjadi punca kepada kebanyakan masalah dalam badan kita. Yang kedua, kurangkan pengambilan toksin, kurangkan kemasukan toksin dalam badan kita. Kemasukan toksin boleh jadi daripada kita punya pemakanan, daripada kita punya produk-produk kulit, boleh jadi daripada kita punya persekitaran, kita punya spray minyak wangi, kita punya spray rumah, boleh jadi daripada kita punya pengambilan ubat-ubatan. Jadi kita kurangkan penambahan toksin dalam badan kita dan kita tambahkan nutrisi untuk bantu badan kita pulih dengan lebih sihat, dengan lebih cepat. Untuk menjawab soalan saya pada awal video tadi, bagi saya penyakit datang macam semut. Ia tidak datang macam ribut. Ia tidak terjadi secara tiba-tiba saja. Tetapi disebabkan dengan kita punya pemakanan, kita punya cara hidup, kita punya lifestyle, membuatkan penyakit-penyakit ini develop, dicipta sendiri dalam badan kita. Saya harap info yang saya berikan ini adalah jelas. Tapi kalau masih ada apa-apa pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun nak info yang lebih lanjut, boleh terus hubungi saya pada description dekat bawah, pada caption dekat bawah, ataupun boleh komen, boleh DM, boleh call, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab dan berikan info yang lebih lanjut tentang rawatan holistik ini. Assalamualaikum.